Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Saya mai berdiri depan sikit tau. Pasal saya duk tengok makcik-makcik kita belakang duk tengok. Apa tak nampak bunga orang sebab cakap. Abang-abang, terima kasihlah kerana datang. Mai hari ni Timbalan Mufti ada yang tu Timbalan Mufti ni. Hak pakai songkok ni orang Kelantan. Yang sebelah tu pengarah jaib Jabatan apa dia jaib? Agama Islam. Hak ni hak baru. Orang Pahang tapi depa dua-dua dulu kerja di Kuala Lumpur. Hak antara tiga ni mana yang menang? Semua menang? Tahniahlah kemas yang kosan ni. Boleh saya cakap sikit? You know? Tadi dia sembang panjang dah kan? Dapat dah buku tu? Okey, saya sembang sikit no. Kita ni dalam hidup ni ada benda yang kita faham, tapi banyak benda yang kita tak faham. Betul tak? Ada benda yang berlaku dalam hidup kita ni, kita duk heran pasal apalah Tuhan buat kat aku macam ni. Tapi lama kelamaan, hujung-hujung kita faham, oh, rupanya nak jadi macam ni. Betul tak? Ya. Kadang-kadang kita semayang, kita doa, kita solat istikharah, kita pilih yang ni, tapi nampak macam tak apa jadi. Tapi lama-lama kita baru faham, hak kita pilih tu memang betul. Betul tak? Sebab hidup ni kita tak faham semua. Kita ni halus ya. Nak dibandingkan hak Tuhan telah cipta alam yang begitu luas. Kalau kita naik atas kapal terbang, tengok kita ni tak nampak lah bawah ni. Kan? Tak nampak kita di bawah ni. Tambah kalau pi sampai angkasa luas ni, tak nampak. Tapi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita ni yang kata penyayang ni, sepatah kita panggil ya Allah, dia dengar kita. Kita kata subhanallah, dia dengar kita. Tu yang kata kita bila baca Quran, buat apa kita bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Semua surah dalam Quran tu 114, 113 mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa dia suruh kita mula dengan nama dia bismillah. Sama ada kita kata bismillah saja ataupun bismillahirrahmanirrahim. Pasal dia pengasih dan penyayang. Dia cipta kita, macam saya kata tadi, ada benda yang kita faham, ada benda kita tak faham. Salah satu benda yang kita tak faham ialah tentang ruh kita. Pernah tengok lah kita ni. Kadang-kadang ruh ni bila orang test, dia pergi tanya Nabi, ruh apa? Yahudi dia test. Dan kalau Nabi Muhammad jawab, dia kata tak betul. Tapi Allah kata apa? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Ni, dia try Nabi, ruh apa? Tolong jawab ruh. Kan? Orang kita dah kata ruh balik rumah. Tak betul tu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya engkau tentang ruh. Tuhan tak bagi jawab. Qul ar-ruh min amri rabbi. Katakan ruh ni urusan Tuhan. Nabi pun tak boleh nak habaq macam mana roh ni. Sebab itu kita tak diberi ilmu melainkan apa? Sikit. Jadi Allah bila dia cipta kita, dia mari kita dengan ruh kita, dengan ruh kita. Bukan tubuh saja ni, ada ruh. Sebab tu orang kata bila cabut roh, kita pun mati. Badan duk elok lagi. Kemarin duk bersembang dengan kita. Hari ni mati. Apa yang hilang? Roh. Tapi roh tu musnah tak? Tak musnah.
Kadang-kadang badan sihat, tapi bila dia takut sangat, demam. Badan boleh demam. Kan? Duk fikir masalah anak, duk fikir masalah suami, sampai susah hati, badan kurus. Kuih gemuk pun dah lah, kan? Tapi kan? Sampai badan kurus. Yang susah hati siapa? Badan tak luka, badan tak cedera. Ruh dia menderita. Ikan duduk Allah jadi tak ada air, dia tak boleh nak hidup. Betul tak? Kita kalau tak ada oksigen, tak boleh nak napas badan kita. Tapi untuk hidup bahagia, roh kita dia perlukan zikir. Dia perlukan kita ingat Allah. Bila kita tak ingat dia Allah, kita akan jadi serba salah. Kita tak tahu punca ni apa. Tak tenang, macam serabut, macam ada yang tak kena. Betul tak? Pengubat dia apa? Ingat Allah. Pengubat dia ingat Allah. Kan? Kita tak nak berjaya dalam hidup. Sebagai orang kata nak berjaya yang hidup, kena duit banyak. Tak apalah, tak salah ada duit banyak tu. Tapi nak berjaya dalam hidup, dalam erti kata bahagia hidup kita ni. Hari ni hari Jumaat. Mungkin tadi Ustaz Abdul Qadir dah ceramah banyak. Tapi saya nak sebut, hari Jumaat. Tuhan kata apa? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lagi? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila kamu dah selesai semayang, bertebaran atas muka bumi, sambung kerja, cari rezeki. Cari rezeki. Wadhkurullaha kathira. Ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi nak berjaya kenapa? Ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Nabi sendiri, bila Nabi dakwah, orang kata kat dia macam-macam. Kita kalau orang kata padanlah, kita pun bukan tahu mana kan. Betul tak? Kita pun kadang-kadang mulut boleh keria juga kan. Kawan dia balas balik lah kan. Nabi yang baik, yang mulia, orang kata macam-macam. Allah kata, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami tahu bahawasanya sempitlah dada engkau dengan apa yang mereka kata. Tapi Tuhan suruh buat apa? Sempit dada ni. Hidup sembang dengan kawan sebelah, aku geram betul ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Tuhan kata tasbih, puji Tuhan. Jadilah di kalangan orang-orang yang sujud. Jadi ubat susah hati ni apa dia? Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Semalam saya kuliah pun saya sebut, dan ni saya sebut lagi lah, saya selalu sebut bab ni untuk ingat diri saya dan kongsi dengan kita di sini. Tidak ada perkara yang lebih nikmat dalam hidup ni lebih daripada sebut nama Allah banyak-banyak. Pergi hotel elok ke, makan sedap ke, tak lebih. Sebab tu istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kita ni rasa manusia ni dia hidup, ramai orang ditimpa tekanan perasaan, depression. Sebab apa? Dia rasa dunia ni tak bersama dengan dia. Tapi kalau kita tahu orang pangkat besar, orang yang berkedudukan bersama dengan kita, kita rasa macam kemas sikit lah kan. Macam mana kalau kita tahu Allah bersama dengan kita? Dalam hadis Nabi kata, Allah kata, Ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrak bi syafatah.
Aku bersama dengan hamba-Ku selagi mana dia ingat aku dan bergerak mulut dia kerana sebut aku. Jadi duduk subhanallah, subhanallah. Bila kita istighfar, bila kita zikir, Allah akan bawa mai benda-benda yang kita tak pernah sangka dia hadir pada kita. Sebab tu boleh disiplin diri. Kira dengan jari pun boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada jari, jari ada lah kan. Kok tak ingat kan. Boleh pegang. First bahagian dia apa? Guna apa? Dengar tasbih yang apa? Hak macam ni kan. Sebahagian dia guna apa? Ya, biji tasbih boleh belakang. Yang penting ingat Allah. Tapi bukan nak pergi tunjuk kat jiran sebelah. Hang tengok, aku ubah kali dah hari ni. Hang berapa nak tengok? Tak payahlah. Kan? Tak payah. Mengingat Allah. Lillah. Ingat Allah. Sebab tu rugi kita hidup ni. Bila kita balik kepada Allah Ta'ala, apa kita nak bawa? Perahu ni tak boleh bawa. Kan? Motor di rumah tak boleh bawa. Kan? Bukan kata motor tak boleh bawa. Nasi sebutir tu pun tak boleh bawa. Betul tak? Tapi kalau kita ada kata subhanallah sepatah, boleh bawa tak? Boleh bawa. Bila kita mati, kita tak ingat dah semua. Tak ada dah nak ingat. Kok kata motor aku, siapa kot ni cat luntur rumah kita ni, dia pun nak cat balik ke tak? Tak ingat dah. Yang kita duk ingat, apa benda lah yang aku boleh bawa pergi jumpa Tuhan. Nak jawab depan Qadir Rabbul Jalil. Hidup di dunia ni, bukan dia elok mana dunia ni. Terang mana hebat. Saya pergi ke Abu Dhabi. Pergi ke Qatar. Negeri-negeri hebat kita tengok hebat. Tengok mereka punya pintu masuk pun tak lawan lah. Kan, belum lagi tengok kan. Tapi terang mana manusia boleh duduk. Boleh duduk sampai 10 jam. Makan nasi sedap, boleh makan sampai 10 pinggan. Dunia ni semua ada had. Orang yang kata aku ada duit, aku nak apa pun boleh. Berapa ramai orang yang kata macam tu tak boleh. Duit banyak, makan darah tinggi. Ada duit banyak, kencing manis. Kan? Sama lebih kurang ni. Kita tengok, kita minum air elok pasal apa? Orang ni kaya minum air sejuk. Dia kaya, ni penyakit banyak. Air sejuk, kita tak payah duit banyak. Betul tak? Mana tempat yang kita nak apa pun boleh? Di mana? Orang kata kalau kita ada duit banyak, pergi kedai nak beli apa pun boleh. Tak betul. Kita pergi kedai, kita nak beli apa, benda ada dalam kedai tu saja. Betul tak? Kan, kalau kita order, duit ada, tapi barang dalam kedai tak ada, tak boleh. Betul tak? Tapi syurga, Allah kata apa? Walakum ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Kamu bagi kamu walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang kamu nak dalamnya Tuhan bagi. Sehingga hamba Allah ni, kita ni dulu duk teringin dah nak satu benda. Allah tanya pada hamba dalam syurga, mintalah. Dia tak nak minta apa dah, dia kata semua ada dah. Allah ingatkan dia, tamanna ya abdi, minta wahai hamba aku. Kita dah lupa dah. Dah lupa dah. Tuhan kata, takkah pada hari sekian dan sekian kau teringin sekian-sekian? Dia kata, ya. Kita lupa. Hari ni aku bawa lebih baik pada tu. Sebab tu perjuangan kita ni, kita siapa saja, jadi menteri ke hari ni, orang duk tunggu siapa nak jadi kabinet ni. Betul tak? Perempuan tunggu tak? Oi, sakan politik orang sini. Setara hebat mana kita pun, jawatan apa pun, kita tidak akan berjaya selagi kita tak patah balik tempat asal tok nenek kita, iaitu syurga. Kita tak berjaya. Tok Sah jadilah mufti pun, jadi tok syekh besar pun belum tentu masuk syurga. Yang masuk syurga, sapu sampah boleh masuk syurga. Kerja nelayan boleh masuk syurga. Sama saja peluang di sisi Tuhan. Tuhan suruh buat amalan soleh saja. Amalan soleh masing-masing. Mufti cara dia, ustaz cara dia. Pi tangkap ikan cara dia.
Semua kalau buat lillahi ta'ala, ingat Tuhan. Fazkurullaha kathira. Ingat Allah banyak-banyak. Bila masuk syurga, segala yang kita lalui di dunia ni, seberat mana pun, kita lupa terus. Dalam hadis Muslim, Nabi cerita, kalau masuk neraka, segala nikmat terbaik kita lalu di dunia ni, hilang habis. Tak nanti masuk. Satu celup. Fahumisa finnar. Nabi kata, celup dalam neraka, angkat balik. Hal marrat bika minan ni'ami qad. Allah ambil satu orang paling hebat dalam dunia ni, paling nikmat dalam dunia, Allah celup dalam neraka, Allah angkat balik. Allah kata, telah berlalukah pada engkau satu nikmat dalam dunia ni? Katalah, tak Tuhan, tak ada pernah nikmat. Baru sekali celup, kalau duduk lama, na'udzubillah. Allah ambil asyaddan nasil bu's. Manusia yang paling dahsyat sekali dalam dunia, bala bencana, hidup dia derita, paling tak ada dia lah. Allah ambil dia masuk sekali dalam syurga, tarik naik balik. Buat keluar balik. Hal marrat bika minal bu'si qad. Kau pernah lalui derita dalam dunia dulu, dalam hidup dulu? La ya Rab, aku tak pernah derita, lupa terus. Hanya sekali, orang kata sekali kelih, sekali tengok syurga. Nak masuk syurga ni, dia tak kata siapa yang mana tak ada dosa masuk syurga. Sebab kita pun berdosa. Saya pun berdosa, mungkin lebih daripada tuan-tuan lagi. Tapi dia kata siapa yang timbangan dia lebih, amal lebih baik daripada apa? Amal baik lebih baik daripada amal jahat. Yang tu saja. Nak bagi yang tu banyak, jangan buat jahat. Bukan kata suruh buat jahat kalau kena dengan orang, dia sangkut pada akhirat. Kita manusia semua ada salah. Kan? Orang tua-tua kita kurang lah kan. Kalau muda-muda, mata nak kelih kanan, kelih kiri. Kan? Kan? Tapi, macam mana nak tampung salah kita ni? Antaranya zikir. Tadi mungkin Ustaz dia sebut kan, mungkin sebelum ni orang sebut. Nabi kata kalimatan khafifatan, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan. Contoh selalu kita dengar kan? Thaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahul azim. Dua kalimah Tuhan sayang dua tu. Ringan di mulut, berat di timbangan. Apa dia tu? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah bihamdihi. Boleh buat kira belakang. Besok kita, saya sendiri, tuan-tuan juga yang ada, mungkin akan menyesal. Ya Allah, kalau sepatah subhanallah aku kata hari itu, boleh hari ini aku buat kira. Masa nak timbang, betul tak? Tapi kita lalai. Kita sambil buat kerja. Saya tengok 2 hari lepas. Arab tu dia tanya mak dia, berapa lama nak masak ni? Masakan Arab. Mak dia tak ada ingat masa. Dia tu 2000 subhanallah. Maksud dia dikira subhanallah. Nak pergi kerja, subhanallah. Hari ni hari Jumaat. Kita banyak selawat pada Nabi SAW. Perempuan, tuan-tuan dan perempuan, kita ni, saya sebut satu benda yang memang semua tuan-tuan duk buat dah, tapi buat benda ni, kita akan tengok ajaib hidup ni. Tuhan akan beri apa yang tak pernah kita sangka. Dia akan mendatangkan apa yang tak pernah kita duga daripada segala nikmat dia. Bangun malam, bangkitlah, jangan duduk tengok bola Qatar. Tengok pakcik ni, tengok lah. Tak apalah, bolehlah tengok. Tapi bangun tahajud. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata arba'atun tajlibur rizq. 4 benda bawa mai rezeki. Orang kita suka dengar maknanya. Yang pertama dia kata qiyamul lail. Qiyamul lail. Ni makcik-makcik kita, jangan tinggal qiyamul lail. Bangun sembahyang malam, pukul 4 bangkit. Lambat-lambat pun pukul 5 bangkit. Bangkit sembahyang.
baca Quran, semayang 2 rakaat, semayang 4 rakaat, doa ke Allah, sujud, doa banyak-banyak, minta kat dia. Ustaz kata kena doa bahasa Arab, dah kita tak kerti bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Tak payahlah kuat-kuat sampai anak terkejut. Kita sebut antara kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunku, kesian kat aku, tolong aku, lapang dada aku, mudah urusan aku, minta kat dia. Qiyamul Lail. Yang pertama, Qiyamul Lail. Kedua, kata Ibn Qayyim, al-istighfaru fil ashar. Istighfar pada waktu sahur. Waktu tadilah. Wabil ashari hum yastaghfirun, Quran kata. Pada waktu sahur, mereka istighfar. Subhanallah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 100, 200, 300, 400, kalau boleh 1000, 2000. Duduk istighfar. Dah tak bangkit darah. Sebahagian duduk istighfar. Waktu tu waktu istighfar. Istighfar. Kita akan lihat keajaiban Tuhan bawa mai macam-macam dalam hidup kita. Bukan istighfar duk kira. Apa? Wih, tak cukup begini. Bukan macam tu. Bukan nak bagi cukup. Bukan ni, bukan perlumbaan bagi cukup. Tapi setiap kali astaghfirullahalazim, rasa dalam diri kita, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Minta maaf, minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allah akan bawa benda-benda yang ajaib dalam hidup ni. Ini selalu saya ulang. Nabi Nuh dia nasihatkan kaum dia. Punya degil kaum Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh kata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kalau kamu istighfar, tolong istighfar, Allah umai hujan. Allah bagi banyak harta dengan anak-anak. Allah bagi kekayaan, kebun, sungai. Setengah orang dia tak faham. Macam mana istighfar harta boleh mai kalau tak beli? Dia tak faham. Dia tak tahu yang memberi rezeki siapa? Allah. Istighfar. Lazimi sehari 1000. Lebih pun tak apa. Kan? Bukan Nabi kata kena 1000 saja. Maksud saya nak contoh banyak. Kalau lagi banyak, lagi bagus. Bila bangun pagi, kita semayang subuh, kita akan rasa, Masya Allah, dada kita lapang. Tuhan mudahkan kerja kita. Hak syarabut dia buang. Siapa pun tak dapat faham hal ini, melainkan apabila dia mengamalkannya. Dengan ceramah saya tak guna. Kan? Saya pun tak guna cakap kalau saya tak buat. Tuan-tuan pun tak guna dengar kalau tuan-tuan tak buat. Buat. Bukan kena pergi kursus panjang pun. Kita dalam rumah kita. Lepas tu orang lelaki ni, pagi pergi semayang subuh berjemaah di masjid. Allah buka lapang dada kita. Lepas tu siang-siang kita antara benda nak buat kerja, kita tak payah doa kuat. Kita sebut subhanallah, subhanallah. Ataupun astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pilih untuk kita. Kadang-kadang tu ada benda tak larat lah aku ni, ya Allah, kerja banyak. Tu minta Tuhan tolong. Kita sebut apa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Siapa yang mengulang-ulangkan, dia akan tengok Allah tolong semua kerja dia yang dia tak disangka. Itu makna zikir. Itu makna zikir. Sebab tu kekuatan insan ni, kadang-kadang kita tengok apa dia ni kuat sangat, hebat sangat kan. Dia dengan Allah, zikir dia bagus. Jadi tujuan kita, lancar perlih berzikir ni, kita nak ajak kita diri kita dan semua orang perlih ni, perempuan semua ni, tuan-tuan ni semua, orang Kuala Perlih ni juga, sama-sama kita zikir. Paling tak ada kita sendiri sambil duk masak nasi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua tu boleh bawa pergi timbang belakang. Kan? Tapi kalau yang lain pun tak salah, menyanyi tudung periuk, pandai menyanyi pun boleh juga. Tapi tak bolehlah bawa pergi sana, salah tu taklah salah. Kan? So mudah-mudahan, saya ambil masa panjang ni, minta maaf. Terlebih sikit nah. Pasal kan senang nak sembang dengan orang Kuala Perlih ni. Pasal saya tengok debut ni 4, semua dah menang. InsyaAllah kita pula menang. Mudah-mudahan kita
Ada orang duk takut dah ada jawatan kat kabinet mula. Hari tu dia takut dia boleh bertanding kan tak? Tapi kita pergi bertanding tempat yang mana dia tak ada limit. Kalau kawan kita masuk, kita tak boleh masuk. Tak ada. Tempat tu apa dah? Syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Berlumba-lumbalah kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang seluas langit dan bumi. Betul tak? Kot tempat lain orang berebut. Betul tak? Orang berebut. Kalau kita orang habaq kat kita, ada sekeping tanah orang nak jual. Kebun derian ada, rumah ada, semua ada. Mereka nak jual RM2,000 lah. Agak-agak berapa ramai orang pergi buat permohonan? Rasa kok ni penuh pergi belakang, betul tak? Tengok rumah banglo, betul tak? Dia kata ni 10 orang lah, ada 10 lot lah. Pakat satu perlis minta. Try pergi kan? Ada rezeki dah dia. Tapi Tuhan, syurga Tuhan semuanya indah. Nak apa ada. Dia tak kata 10 lot. Siapa saja boleh masuk. Dia tak kata mufti boleh masuk. Mufti pun dia kata belum tentu. Melainkan kena beramal dengan amalan yang baik. Dia tak kata kok lah mari nelayan, hampa nelayan lambat sikit masuk syurga. Tak ada. Dia tak ada. Kena terkepit sikit, dia bagi pahala. Subhanallah, dia bagi pahala. Pi panas lik-lik buat kerja, dia bagi pahala. Rahmat Tuhan ni. Dia kesian kat kita. So, hak tu, kita semua ada peluang. Kalau sekiranya kita beramal. Kita pulun yang tu. Dalam dunia ni mungkin kita tak apa banyak peluang. Kita tengok umur orang cantik pada rumah kita. Kereta orang besar nak try pun umur kita 70 dah tak padan lah kan. Betul tak? Tapi apakah berarti kita tak ada peluang dapat nikmat? Nikmat yang terbesar di syurga. Nikmat tu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, terlintas pun tak pernah. Punya indah. Siapa yang rajin berjalan, tak rajin berjalan pun ni semua kaki tengok handphone tak berhenti 24 jam ni kan. Dunia cantik macam-macam tempat. Tu baru dunia yang Tuhan kata tak ada apa. Macam mana akhirat? Masuk pula bukan nak masuk tua-tua macam ni. Muda. Betul tak? Kau nak pakai hak laki hak ada ke laki baru? Orang sudah tanya kan, boleh tak dapat laki baru? Tuhan minta apa pun dia bagi. Okay. Tapi apa yang saya nak sebutnya ialah apa yang saya nak sebutnya ialah sama-sama saya, tuan-tuan, perempuan. Saya duduk belah perempuan ni. Siapa duduk belah tuan-tuan ni? Tak apa ramai. Belah perempuan. Perempuan. Kita sama-sama berzikir. Bacalah hak mana kita bagi tu. Kalau tak boleh baca, dia petunjuk dah tadi cara nak scan apa semua. Sagi dia petunjuk. Kau dia payah saja. Mas saya nak. Dia payah saja. Saya lah buat taklimat. Nampak tak hak macam kotak macam ni, hak kecil ni? Yang ni kalau kita pi scan dengan handphone kita, hak kita beli mahal handphone duit jual ikan hari tu, kita scan yang tu, dia akan naik cara baca tu dengan suara sekali. Dia buat macam tu. Jadi kita duduk, kita tengok ni, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca. Semua ni sepatah. Bila kita semayang, semalam saya kuliah sebagai bila kita yang ni dia pandai bagi kat setiap rumah ni, fadilat beristighfar. Ni, apabila kita semayang, kita bangkit daripada rokok, kita kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Maksud dia pada Allah dengar siapa yang puji dia. Dan dia suka kita puji dia. Kan? Allah kata, man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Siapa yang teringat aku pada diri dia, aku ingat dia pada diriku. Kita pipi kata, satu orang besar kata, aku jumpa dia tu orang besar, dia ingat tu ni. Ya ke? Seronok kita.
Padahal tak ada apa pun dia ingat kita. Kan? Tapi macam mana kalau Allah ingat kita? Ha? Macam mana kalau Allah ingat kita? Allahu Akbar. Hampa tak ingat pun tak apa, Allah ingat aku sudah. Betul tak? Macam mana nak bagi Allah ingat? Astaghfirullah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Lazimi sentiasa duduk. Tak payah duduk tunjuk ke orang. Tengok berapa kali aku? Berapa hari ni? Terima kasih banyak. Faham ke tu? Mudah-mudahan kita semua dapat amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.